Assalamualaikum. Okey, tajuk subtopik yang keempat dalam tajuk pembiakan adalah persenyawaan dan kehamilan. Okay, yang pertama, kalau kita perhatikan gambar rajah tu adalah sperma dan juga ovum lah. Okey, sperma yang berenang ke arah ovum. Okey. Yang perlu kita tahu pada hari ini adalah maksud persenyawaan. Apa itu persenyawaan? Persenyawaan ialah proses percantuman nukleus sperma dan juga nukleus ovum. Okey, proses percantuman nukleus sperma dan juga nukleus ovum kita panggil persenyawaan. Okey, selepas berlakunya proses persenyawaan ni, wanita tadi akan mengalami proses kehamilan lah. Okey, sperma dan ovum yang bertemu tadi, bila berlaku persenyawaan, dia akan membentuk zygote. Okey, sperma dan ovum bertemu, berlaku persenyawaan, maka akan terbentuk zygote. Okey, zygote. Zygote ni akan terbentuk dan membesar di dalam uterus sehinggalah berlaku proses kelahiran lah. Okey, uterus tu rahim Zygote ni akan terbentuk dan membesar di dalam uterus sehinggalah proses kelahiran berlaku. Okey, kita lihat apakah yang berlaku sebenarnya semasa proses kehamilan ni. Yang pertama, sperma ni akan berenang memasuki faraj. Okey, ketika persetubuhan, kalau perhatikan gambar rajah tu, itu adalah sperma, dia akan memasuki faraj ketika persetubuhan. Okey, sekiranya pada waktu tersebut dalam tiub falopio adanya ovum lah. Okey, waktu subuh berlaku proses pengovulan, adanya ovum. Okey, dalam tiub falopio. Jadi, sperma tadi dia akan bertemu dengan ovum. Sekiranya berlaku proses persenyawaan, iaitu percantuman di antara nukleus ovum dengan nukleus sperma, maka akan terhasillah zygote. Okey, zygote tadi dia akan bergerak dan menempel di uterus. Okey, selepas persenyawaan, zygote tadi akan membahagi dan membentuk satu berbola sel yang dinamakan embrio. Jadi, kena ingatlah sperma berjumpa dengan ovum, terbentuknya zygote. Zygote ni dia berkembang membentuk embrio. Embrio ni akan menempel di dinding uterus ataupun dinding rahim lah. Okey. Okey, ini pun gambar sperma dengan ovum lah. Okey, menggunakan mikroskop elektron dia akan nampak sebagaimana inilah gambar rajah ni ya. Okey, ini penerangan yang cikgu sebut tadi. Okey, sperma berenang memasuki faraj. Okey, berlaku percantuman di antara nukleus ovum dengan sperma membentuk zygote. Zygote tadi akan berkembang membentuk embrio. Okey, sama dengan penerangan yang cikgu terang tadilah. Okey. Yang seterusnya, embrio yang telah menempel pada dinding uterus akan terus berkembang menjadi fetus. Okey, cuba perhatikan gambar rajah tu. Okey, itu adalah fetus. Okey, fetus ni dia kelihatan seperti manusia lah, bayi biasa. Okey, proses ni dinamakan kehamilan. Okey, berapa lama proses kehamilan ni berlaku? Kira-kira 38 minggu. Okey, ibu awak mengandungkan awak selama 38 minggu, iaitu lebih kurang 9 bulan 10 hari. Okey, fetus akan dilahirkan melalui faraj. Okey, itu untuk kelahiran normal lah. Kalau yang pembedahan tu melalui perut lah. Okey, abdomen. Okey, dikeluarkan awak melalui abdomen tu lah. Okey, ini adalah perkembangan fetus tadi. Okey, yang pertama, minggu pertama hingga minggu keempat. Sebulan yang pertama, kalau kita perhatikan bentuk dia tu, tak nampak macam manusia pun.
Okey, tangan dan kaki mula terbentuk zygote tadi dia membentuk embrio kan. Okey, tangan dan kaki mula terbentuk, embrio mempunyai ekor yang kecil. Okey, masa sebulan tahu ada ekor. Okey, minggu ke-7 hingga minggu ke-9, hidung, telinga dan jari akan mula kelihatan lah. Okey, nampak dah tu ada jari-jari tu 7 hingga 9 minggu. Okey, bulan kedua masuk bulan ketiga tu lah. Okey, hidung, telinga dan jari akan mula kelihatan lah. Okey, minggu ke-10 hingga minggu ke-19. Okey, embrio akan kelihatan seperti bayi. Okey, embrio kini dikenali ataupun dipanggil sebagai fetus. Okey, daripada sperma dan ovum bercantum membentuk zygote. Zygote membentuk embrio. Embrio berkembang menjadi fetus. Fetus ni memang kelihatan seperti bayi biasalah. Okey, fetus Okey, minggu ke-20. Okey, minggu ke-20 hingga 37. Okey, fetus akan semakin kelihatan menyerupai bayi. Okey, dia akan mula berkembang dengan lengkap lah. Okey, sampailah pada waktunya iaitu minggu 38 hingga 40. Okey, 9 bulan ni. Okey, fetus telah terbentuk dengan lengkap. Okey, badan fetus akan mula berpusing lah. Dia akan kepala turun ke bawah. Okey, kepala dia akan menuju ke arah cervix. Okey, maknanya dia dah bersedia untuk dilahirkan lah. Okey, dinding berotot uterus akan mengecut dengan kuat, akan berlaku contraction. Okey, dia akan memulas lah. Okey, dia akan mengecut dengan kuat. Amnion tadi akan pecah dan bendalih amnion akan dibebaskan. Okey, awak biasa dengar air ketuban. Okey, bendalih amnion lah tu. Okey, sekiranya bayi telah sedia untuk dilahirkan, okey, air ketuban ni akan keluar lah. Bendalih amnion akan dibebaskan sebab amnion tadi telah pecah kantung dia tu telah pecah. Jadi fetus ni akan ditolak keluar daripada uterus melalui faraj dan seterusnya keluar daripada badan ibu awak. Okey. Okay, yang seterusnya kita lihat, ini adalah sedikit maklumat tentang ujian amniosintesis. Okay, apa itu ujian amniosintesis? Ujian dijalankan untuk mengesan beberapa jenis kecacatan kelahiran seperti sindrom Down dan juga pengecutan otot, distrofi otot nama dia. Okay. Sejumlah kecil cecair amnion dikeluarkan dan diujilah. Okey, dia ambil sedikit cecair daripada amnion tadi, okey, dan diuji. Okey, untuk mengesan sekiranya bayi tadi mengalami masalah kesihatan lah seperti sindrom Down dan juga pengecutan otot. Okey, distrofi otot. Yang seterusnya kita lihat apakah kepentingan dan fungsi plasenta dan tali pusat. Okey, plasenta ni uri lah bahasa kampung kita ni, bahasa biasa. Okey, uri dan juga tali pusat ya. Okey, embrio akan berkembang dan membesarlah di dalam satu kantung atau pundi yang dikelilingi oleh membrang yang kita panggil sebagai amnion. Okey, bayi tadi kalau perhatikan nampak ni macam ada kantung warna putih tu. Okey, itu adalah amnion. Dalam dia ada cecair amnion lah. Okey, amnion mengandungi bendalih untuk melindungi fetus. Jadi awak dan mak awak tahu berenang-renang lah dalam bendalih amnion. Okey. Ni sama je dalam buku teks awak ni. Awak boleh tengok.
Okey, fungsi plasenta, tali pusat, dinding uterus dan bendali amnion dan amnion. Okey. Kalau perhatikan tu, kita tengok plasenta terbentuk daripada tisu ibu dan juga tisu embrio. Tempat pertukaran nutrien, oksigen, karbon dioksida dan bahan kumuh antara darah ibu dengan darah fetus. Okey, itu adalah fungsi plasenta. Okey, plasenta ni uri Okey, tali pusat. Tali pusat ni tali yang menyambungkan bayi ke plasenta tadilah. Okey, tiup yang menyambungkan fetus dengan plasenta. Terdapat salur darah di dalam tiup untuk mengangkut darah kepada dan daripada fetus. Okey, mana darah bergerak keluar masuklah melalui tali pusat. Okey, dinding uterus terdiri daripada dinding yang berotot, tempat embrio tadi menempel dan juga berkembanglah. Okey, dinding rahim Okey, amnion. Amnion adalah membran yang membentuk pundi dan mengandungi bendali. Okey. Bendali amnion bertindak sebagai cushion. Okey, cecair yang ada dalam pundi tadi, pundi amnion tadi Okey, bertindak sebagai cushion untuk menyerap gegaran. Okey, dan mencegah fetus daripada kecederaan. Okey, jadi bendali amnion ni sangat pentinglah. Okey. Okey, fetus adalah embrio yang membesarlah menjadi fetus. Okey, jadi itu sahaja tajuk kita perkembangan daripada cikgu kita tadi, daripada proses persenyawaan tu. Sperma berjumpa dengan ovum. Okey, dia akan membentuk apa? Zygote mula-mula. Okay, zygote tadi berkembang membentuk embrio. Daripada embrio dia jadi apa? Embrio menjadi fetus. Okey, bila dilahirkan jadi bayilah. Okey, setakat itu dulu untuk hari ini. Assalamualaikum.